Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya kasihi dan saya muliakan Ustaz Marzaini, yang saya kasih juga dan muliakan saudara, adik-adik, anak-anak, cucu adalah kalau ada yang taraf cucu. Alhamdulillah dapat kita berhimpun pada petang ni. Mudah-mudahan dapat Allah izinkan kita mendapat banyak manfaat daripada pertemuan kita. Alhamdulillah, ini merupakan kali kedua yang saya diberi peluang untuk menyampaikan, mengungsikan sesuatu. Saudara jangan saya sekalian, pada satu masa di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat berjumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, teman saya sakit perut. Apa Nabi kata? Isqihi asalan, bagi dia minum madu. Sahabat ni pergi, tak lama datang balik semula. Ya Rasulullah, saya dah bagi dah. Macam mana? Makin teruk Rasulullah. Rasulullah ulang balik kata-kata yang sama. Isqihi asalan, beri dia minum madu. Sahabat ni pergi, bagi lagi sahabat dia tu minum madu. Dia datang semula jumpa Rasulullah. Tak sembuh Rasulullah, makin teruk. Rasulullah ulang lagi sekali, beri dia madu. Begitu yakinnya Rasulullah, ya, sebab dia bukan memang dia wahyu. Dia wahyu. Jadi kita pun nak bina keyakinan, nak ikut macam mana Nabi ajar kita lah. Yakin sungguh-sungguh, bukan goncang-goncang. Nabi kata, Nabi ulang balik, isqi asalan, bagi dia minum madu. Sampai kali keempat sahabat datang, Nabi kata, Allah tak pernah bohong. Perut sahabat kamu tu yang bohong. Bagi dia madu. Balik bagi madu, selesai. Jadi artinya kalau kita nak kata, kalau zaman-zaman sekarang selepas 1500 tahun ni Rasulullah pergi meninggalkan kita, tiba-tiba kita nak kata Rasulullah bukan ahli perubatan, layak tak? Yakinnya begitu, ya. Memang dia wahyu. Kemudian satu peristiwa lagi, sahabat juga mengadukan kesakitan sahabat dia. Nabi kata, pergi kamu berjumpa dengan Al-Haris ibnu Qadadah, suruh dia ambil 7 biji tamar ajwa, lumatkan dengan biji-biji sekali, dan suruh dia beri minum sahabat yang sakit tu. Nampak tak Nabi? Nabi bukan ahli perubatan, Nabi ahli segala-gala. Kalau ada Nabi bercakap, itu artinya rahmat pada kita, sebab ada ikutan, ada benda yang kita nak rujuk. Satu benda besar, bukan benda kecil. Dan keselamatan tu insya-Allah kita akan dapat dunia dan akhirat sekali. Tapi bila kita tinggalkan, walaupun sedikit, walaupun sebahagian apa yang Nabi ajar, tu yang Allah ingat kita tu. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd.
Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Kamu beriman dengan sebagian kitab, kamu tolak sebagian. Sedangkan kebenaran Rasulullah tu Al-Quran sendiri mengatakan bahawa wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bercakap mesti wahyu, mesti betul, mesti ikut. Jadi kita hina kita. Apa tak hina? Kita serah perubatan ni pada orang lain. Lepas tu orang tu kata kau kena jarak semayang, kita jarak semayang. Orang tu kata AJK je boleh masuk masjid. Beberapa orang bilang dengan dia, berapa belah orang, yang lain tak boleh. Kita ikut semua. Kena pakai ni tutup muka, kita tutup muka. Tak boleh ziarah keluarga, kita pun tak ziarah. Yang tutup muka sampai sekarang ada orang pakai lagi. Yakinnya. Padahal ilmu sains moden sendiri pun mengatakan tak elok karbon dioksida duk masuk balik semula. Dan dia boleh menyebabkan kanser. Memang ramai yang dapat kanser sekarang ni. Dan kanser terus tahap 4. Dikombinekan, disatukan mask, tutup muka dengan vaksin. Sekarang ramai orang dapat kanser. Dan dapat banyak penyakit pun terus ke tahap tinggi. Kanser terus tahap 4, lompat terus. Jadi memang hinalah kita. Sebab kita serahkan, kita terima apa yang mereka bawa daripada musuh-musuh kita terutamanya, dan kita tinggalkan apa yang Rasulullah hidang kepada kita untuk umatnya. Jadi nasib kita memang hina, terbukti. Begitulah seterusnya. Sepatutnya umat kita ni lah bukan orang lain, kita ni umat ni balik kepada Nabi. Sayang kita pada Nabi tu bukan setakat sayang kerana dia memimpin kita untuk selamat di akhirat, tapi di dunia banyak persoalan yang kita tinggalkan, kita hina. Jadi kita kena balik kepada apa yang Rasulullah bawa. Dan kita sepatutnya tak mudah tunduk kepada sesuatu yang nampak bercanggah daripada apa yang Rasulullah cakap. Sekarang ni kita tak. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebahagian ulama ni pun terlalu rasa hina sampai tak berani nak cakap apa yang Nabi cakap. Ya tak? Masa tu, masa Covid, kan jelas dia baik kita, dia orang ni ahli zikri, kita kena ikut. Mereka yang tahu tentang penyakit, mereka yang pakar, kita tidak. Jadi yang kita baca hari-hari itu lain, yang kita amal lain. Kita kena balik. Sebenarnya teori-teori moden dalam perubatan ni pun banyak yang, macam saya kata dulu kan, banyak yang temerang. Memang tak layak disebut temerang, saya bukan doktor pun. Siapa kamu nak kata temerang kan? Tapi sebenarnya kita jumpa terang-terang. Ya, contoh sakit tumit. Pergi jumpa doktor. Dia akan tengok atas bawah. Dia tengok badan besar sikit. Dia kata ni pakcik badan ni kena kurangkan sikit. Kena diet sikit, kena exercise lebih sikit. Tanya umur pakcik berapa? Umur 50. Memang patut dah kena ni. Tu standard soalan doktor macam tu. Sebenarnya dia pun tak tahu. Nanti dia akan berkata apa? Pakcik ni mungkin pakcik tulang tumit tu tumbuh. Tulang tumit tumbuh. Tumit tu kulit tebal kan bawah. Tulang tumbuh, tulang tu menyucuk tumit. Bila terpijak, tulang tu menyucuk tumit. Ini kena operation lah. Siap lah 3-4 ribu ke 8 ribu ke. Sebenarnya tipu. Tapi diterima. Kita pergi kepada doktor mana kita pergi pun satu dunia, dia akan kata itulah jawapan dia. Padahal terberang. Sebab apa? Sebab apa saya kata, saya bani kata terberang? Sebab bila kita bekam, kena bekam juga. Bila bekam, hilang dia masa tu juga. Tak buang tulang pun. Tak buang tulang. Artinya daging dan kulit di bawah tumit tu lemah. Dia tak mampu menanggung berat dengan tajam tulang tu. Dia memang tak tajam, memang tak menyakitkan sebenarnya kalau dia normal. Jadi dia bila pijak sakit. Bangun tidur terutamanya, bila bangun tidur nak pijak dah tak boleh pijak. Kena tunggu lama
dah lama sikit baru dia rasa ringan, baru dia rasa hilang sakit. Sebab apa saya katakan lemah? Bila kita buang toksin, bila kita buang darah kotor bahagian tu, artinya sel-sel tu normal balik semula. Dia memang sepatutnya mampu menanggung berat badan. Bukan sebab pakcik tu berat, bukan sebab pakcik tu tua lah, tak kena-mengena pun. Sebenarnya sebab sel-sel tu yang sepatutnya mampu menanggung tak mampu. Sebab dia kurang dapat oksigen dan kurang dapat zat-zat makanan, kerana darah yang masuk ke tempat tu flow dia tak elok, mungkin tersekat, mungkin dapat sebahagian sikit je oksigen tak cukup, maka dia lemah. Macam kita lah, contohnya kita ada satu kilang kan, contohnya kita cari orang yang badan besar, yang apa, sendok jaga kilang setiap dengan belantan kan. Sepatutnya dia mampu untuk jaga kilang, tapi bila kita biar dia tak makan, tak minum, kuat tu hilang tak? Kuat tu hilang. Kepala pun tak diangkat. Bagi dia makan balik, bagi minum balik, dia kuat tak? Dia kuat balik. Itu saja dia tak. Jadi banyak perkara perubatan ni yang kita rasa hebat. Ini mesti sebab mereka ni ada research. Sebab mereka yakin dengan kita, kami ni semua ada research. Tak ada benda yang tak ada research, semua ada bukti saintifik. Tak, ngarut je. Bukan saya kata semua, sebahagian besar ngarut. Dan saya kata sebab saya berani, sebab saya tahu dan dah buktikan. Jadi kita, dan banyak lagi hal lain yang memang karut. Ada yang elok, bukan sekadar 1% dah, bukan 1% tak payah pakai. Tapi banyak yang karut. Sedangkan kita serah nyawa pada mereka. Bedah-bedah lah. Kan? Nak buang organ, buang lah. Janji sihat. Tak sihat pun. Jadi bila berlaku benda begini dan kita temui banyak peristiwa-peristiwa macam ni, sampai timbul persoalan pada diri kita, terutama saya sendiri lah kan. Teori mereka yang banyak dia betul ke ni semua ni? Dia satu-satu terbukti bukan betul, tak betul. Macam mana cakapnya? Supaya kita boleh kongsi rasa ni. Yang saya rasa ni, tak yakin dia tu, kita boleh kongsi. Macam tu. Macam mana saya nak sebut? Pasal terbukti jelas. Bukan macam tu. Banyak hal. Contoh migraine. Bertahun-tahun kita pernah rawat orang migraine ni. Dia kena migraine sejak di bangku sekolah sampai umur dia 50 lebih baru jumpa kita. Doktor nak buat apa? Nak bedah. Dia kata ada urat-urat ni yang menekan. Dan kemudian kena dikompres, kena buang tekanan tu. Tapi kita buat bekam sekali dia dah okey dah. Berpuluh tahun punya derita tu hilang. Maknanya kalau nak ikut sedikit dari segi standard, bukan standard kita, tapi standard sunnah Nabi tu tak boleh lawan lah. Dan dia bawa satu yang sangat-sangat besar. Jadi kalau boleh kita kongsi sama-sama, dan kita kuatkan kita punya pegangan. Rasanya kalau saudara perhati sungguh-sungguh apa yang berlaku pada keluarga kita, pada saudara tu, kita perhati tengok, memang terbukti banyak. Kita kecewa dari segi apa yang mereka hidangkan. Sebab tu contohnya seperti apa yang Nabi cakap kan, la adwa wala safar, dan seterusnya sampai habis hadis tu. Nabi sebut tu tiada adwa pula. La adwa tu tiada penyakit-penyakit. Tapi apa kita kata? Bukan semua penyakit tak penyakit banyak penyakit. Sebab apa? Sebab kita terima pendapat doktor yang dilatih oleh Yahudi atau Nasara. Ya tak? Betul tak kita terima? Ini kuman ini penyakit teruk ni, itu yang kena pakai mask. Betul pasal tu. Sejauh mana betulnya? Nabi kata tidak ada penyakit. Kenapa kita berani ubah? Bukan semua penyakit tak penyakit.
seolah-olah macam Allah, itu bahasa tak betul. Sahabat soal balik, ya Rasulullah, kalau macam tu macam mana kalau ada satu kumpulan unta yang sihat, kita bawa unta sakit ke dekat dia, ke dekat yang sihat tu, maka hak sihat tu pun sakit. Sahabat hujah, Nabi hujah balik. Bukan Nabi angguk. Oh ya juga, ada. Nabi lawan balik. Kalau macam tu, yang sakit mula-mula yang sakit mula-mula tu dapat dari mana? Kalau penyakit kan, yang unta yang sakit mula-mula tu, siapa yang bawa penyakit dia? Jadi artinya Nabi pertahankan, sebab Nabi memang tahu. Nabi diberi ilmu oleh Allah. Tapi bagaimana kita terima? Kita lebih terima pendapat orang luar, termasuk juga pendapat musuh-musuh Allah. Dan berpandukan itulah kita, maka kita serahkan segala hidup kita, terutama di bidang perubatan, kita serah pada mereka. Kami nak buat apa ni? Macam mana kita nak buat ni, nak selamat ni? Jadi pada saya lah, kita sesat ni jauh, bukan sesat yang sikit-sikit. Kita pilih untuk mengikut kata-kata nasihat orang yang Nabi pesan dah. Jangan kamu angkat mereka sebagai wali-wali, pemberi nasihat, orang rapat tempat kita rujuk. Dalam Quran tu bukan sekali, banyak kali Nabi ulang, banyak kali Allah ulang pesanan-pesanan tu. Tapi kita macam tadi lah, kita rasa yang dipesan wala tahinu wala tahzanu tu, itulah rasa kita rasa hina, kita rasa rendah, kita rasa inferiority complex, kita rasa rendah. Dan tak berani depan mereka. Nanti mereka kata, apa hal ni? Kamu ni kolot, ketinggalan zaman. Ini orang dah buktikan. Yang dibuktikan pun sepatutnya kita bersikap bukan begitu. Sepatutnya kita bersikap membenarkan Nabi dulu. Dan orang yang ada ilmu lebih sikit di segi dunia ni berikhtiar membenarkan Nabi, bukan berikhtiar membenarkan musuh dah. Berikhtiar membenarkan Nabi. Cari bukti-bukti yang sebaliknya. InsyaAllah kita akan jumpa. Kalau kita ikuti jalan Allah, insyaAllah lanahdiyannahum subulana, kan? Lanahdiyannahum Ustaz. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan kami. Minta doa dengan Allah, buat usaha. InsyaAllah Allah akan. Dulu umat Arab masa dulu tak ada tamadun pun, tak terkenal pun. Rom dan Parsi tak teringin nak jajah mereka pun, sebab tak ada nilai, tak ada value. Tapi bila datang Nabi, bawa keyakinan, bawa prinsip-prinsip yang hak, yang hakiki, yang benar, mereka boleh membangunkan tamadun hebat. Jadi guru-guru pada seluruh dunia. Malah sebahagian daripada apa yang Barat boleh dapat kemajuan sekarang ni melalui Islam. Jadi kita kena balik keyakinan tu. Yang bila nampak Islam, kita rasa tak layak lah pun tak layak nak berdepan dengan mereka ni hebat. Memang alat-alat canggih, tapi tak hebat mana pun. InsyaAllah. Itu maknanya kita kembali kepada ajaran Nabi. Kita kena usaha membenarkan Nabi. Cuma kadang-kadang kita belum jumpa. Keyakinan kena mendahului. Keyakinan tu kena depan kita dah. InsyaAllah kita akan jumpa. Bila kita dalam keadaan gini kan, keadaan rasa rendah diri, rasa tak padan nak berdepan dengan mereka, tak berani nak mengetengahkan apa yang Rasulullah ajar. Cuba kita tengok apa akibat dia. Saya nak bawa kita ni supaya memerhatikan satu contoh. Katakanlah seorang yang kena diabetes. Dia ambil ubat, kan? Ambil ubat. Sampai peringkat dia akan ada berbagai-bagai gejala yang tak sihat.
Di ujung-ujung dah teruk sangat, dia akan ada kudis yang tak baik, luka yang tak mau baik kan. Jadi luka tu rujuk kat mereka jugalah. Mula-mula kena macam mana tu rujuk mereka dah, pakai ubat mereka. Rujuk kat mereka lagi, mereka kata ibu kaki kena buang. Ibu kaki tu dah korang Perak kita merayak kan, dah berkudis teruk, buang. Dia angguk. Bila angguk potong tak? Potong kan? Bila potong, ibu kaki hilang tak? Hilang. Macam mana hilang tak? Tak hilang. Nak balik tu minta ahli doktor, ada ubat dah. Ini kaki dah kena potong sikit dah. Ibu kaki kena potong dah. Ubat nak makan doktor? Tak serik. Jadi kita terhina macam tu. Ambil ubat lagi, makan lagi hari-hari. Jaga tu. Bukan nak kata orang, keluarga saya pun sama. Ubat belum habis dah. Ini ubat nak habis dah. Pergi ambil ubat lagi. Belum habis ubat, kita dah ambil ubat dah. Punya yakin. Tak lama dah potong dekat betis pula. Hilang betis tu. Hilang tak macam mana? Tak hilang juga. Malah makin teruk kan. Balik minta ubat lagi tak? Minta ubat lagi. Bawa balik. Makan ubat. Tak lama sambil tekat pohon pula potong. Mungkin saya dah sebut dulu, tapi ada sambungan sikit ni. Saya punya pengalaman, tikus masuk rumah. Malam-malam kacau kita, benda jatuh benda ni kan. Jadi saya carilah apa nama yang perangkap tikus yang mengepit tu, berduri-duri macam buaya tu, dikepit. Saya pasang. Tengah malam tengah tidur, bunyi tak. Bangun tengok, tikus tak ada. Perhati rupanya ada jari dia sikit. Jari dia ada tinggal itu kena kepit. Esok datang lah. Nampak tak perbandingan ni? Tikus dia kena sikit jari kena potong, tak datang lah. Jadi macam mana kita? Macam mana kita sampai pohon potong pergi lagi? Lagi sebelah pula pergi lagi. Ya Allah, dahsyatnya kita punya sampai minda ni dah tak merdeka, sampai tak boleh bantu kita dah. Tikus kena sikit tu tak datang lah macam tu. Untuk kita kongsi kan, sebagai bandingan. Jadi kan, rawatan moden ni macam mana? Saya nak bagi tamsil juga. Katakanlah kita ada satu pokok herba lah yang bukan pokok besar, pokok rendah, tinggi-tinggi kita lah kata contohnya. Pokok ni kita tengok dahan dia bengkok-bengkok dan jatuh ke tanah. Batang ni pun tak sihat lah, bengkok-bengkok juga. Dahan meluruh orang kata macam mana. Tengok daun dia kuning-kuning, coklat-coklat, bukan hijau. Buah dia gugur ke bumi. Kalau kita tanya mereka lah, contoh. Macam nak buat ni, pokok ni batang dia bengkok-bengkok. Oh, dia kata senang aja. You ambil kayu pancang yang besar sikit, yang kuat sikit, letak dekat dia, pacak dekat dia, you ikat. Pokok tu pancang, pokok tu kecil kan. Jadi dia akan nokil lah, dia akan ikut lah. Okey. Habis yang dahan dah sampai ke bumi tu senang aja kata, you cari kayu kayu cabang, angkat. Dia akan naik kan. Kita buat tu naik terus masa tu juga. Tak tunggu besok pun. Tadi batang ni dah lurus dah ni. Dahan pun dah naik lah. Tapi ini macam mana pula ni yang daun kuning-kuning ni? Oh, dia ambil cat je, buah cat dia tu. Kita ambil buah je sembuh. Betul lah. Betul sembuh. Ini yang buah gugur ni. Itu lagi senang. Ambil gam, letak pada tempat dia. Kita buat, nampak berjaya terus macam tu. Itulah ibarat ni, pertama moden ni. Sebenarnya pokok tu perlu apa? Mula-mula sekali dalam fikiran kita, tentu dia air tak cukup kot. Siram air je kan. Siram air,
dengan izin Allah, batang dia elok balik, dahan dia angkat balik, daun dia hijau balik, buah dia pun tak gugur dah. Nampak tak bezanya? Jangan saya katakan karut, saya katakan palsu. Saya berani kata sebab benda tu dah terputih. Itulah ibarat kalau kita bergantung pada apa yang mereka bawa tu, ibarat dia itu. Lagi satu tamsil. Kita nak pergi kerja, kita isi air kolah di rumah tu, isi penuh. Balik-balik petang, dia dah surut. Jumpa doktor lah katakan. Jumpa pakar lah. Doktor. Saya kolah saya tu setiap kali saya pergi kerja, saya isi penuh, bila balik dia surut. Dia kata senang lah. Nak macam mana? Dia buat dua benda lah. Apa dia? Pertama, dia kurangkan mandi. Yang kedua dia buka pipe sikit. Nanti air kan masuk sentiasa, you balik memang dia penuh. Kita balik penuh dah air. Memanglah penuh kan. Tapi tu yang kita nak. Kita perhatikan dengan penyelesaian tu. Kalau kita perhati, itulah standard fikiran kita. Itu standard minda kita. Maknanya orang boleh tipu kita masa. Memang tinggalkan Nabi memang kena tipu. Macam anak ayam hilang ibu, ada yang masuk dalam lubang tikus, ada yang masuk lubang ular, kan? Kita ada Nabi. Kita tinggalkan Nabi, akibat dia itu. Satu lagi tamsil, biar banyak sikit tamsil tak apa. Balik rumah, lantai kita basah. Kita lak-lak besok basah lagi. Kita tunggu doktor juga. Doktor lantai lah. Dia sekarang ni semua ada PhD, semua bidang ada PhD. Macam nak buat ni? Oh, dia kata, takkan itu pun tak tahu. You ambil kain, you lap lah. Kita lap, memang clear kan? Memang clear lah. Tiba-tiba datang musim hujan, makin banyak air. Jumpa lagi. Nak buat apa ni? Air makin banyak. You cari kain yang besar sikit. Kain besar sikit, lap lah. Memang kering. Tapi itu kain kita nak. Kain, bukan itu kita nak. Sebenarnya perlu repair bumbung kan. Dia tirih dah bumbung. Kita cari punca dia. Perubatan moden ni minta maaf cakap, yang mereka bawa ialah style tadi. Style lap, makan Panadol sebiji ya. Tak elak, makan 2 biji kan? Dos setinggi kan? Itu cara dia. Dan dia bukan memberi penyelesaian, dia menghilangkan masalah luaran. Satu lagi tamsil yang akhir. Bila hujan lebat, air masuk dalam rumah kita. Masuk tu jangan rosak apa? Yang rosak, kalau dinding plywood memang kembang lah. Buku-buku anak sekolah memang habis lah rosak. Kita rujuk pada mereka, apa mereka kata? Oh, macam ni kata tak susah. Beli satu enjin air yang pump air. Bila hujan lebat masuk tu, you pump lah air keluar kata. Nampak tak? Tapi kita tak nampak lawaknya. Kita tak nampak, tak logik, kita tak nampak. Kita ikut je. Betul kalau air masuk banyak-banyak, start enjin, dia pump keluar. Tapi buku-buku dah rosak kan, dinding-dinding dah kembang, alat-alat rumah tahbiah dah rosak. Begitulah umpamanya kita ditipu. Sedangkan Nabi bawa tu, Nabi bawa benda yang sangat hebat, penyelesaian yang betul-betul. Tak perlu buku tu rosak, tak perlu dinding tu rosak, tak perlu. Buat apa? Buatlah parit dalam rumah kan. Buat parit, itu penyelesaiannya. Nanti hujan, tak payah hujan tu masuk, tak payah beli enjin. Dia masuk je, dia selalu keluar, kita pun aman, damai. Boleh jadi yang saya sebut ni satu carangan atau satu tamsil yang agak keterlaluan, boleh jadi. Suluh-suluh lah dan tapis-tapis lah. Saya buat contoh ni spontan dan saya ingat benda ni mudah faham tu je. Tapi banyak hal begitu. Dan pengalaman kita dengan keluarga kita, pengalaman kita dengan sesiapa yang sakit,
pergi. Memang begitulah lebih kurang kita dapat bekal penyelesaian. Baik darah tinggi, baik kencing manis, baik apa, baik thyroid, baik perut, gastrik ke, dia tidak menjawab persoalan tu, dan dia tak pergi pada masalah tu, dan dia membiarkan masalah tu sampai merosakkan organ-organ. Kalau kita ikut Nabi kata apa? Nabi kata semua penyakit ada ubat. Kan? Kita dah cakap dulu kan, semua penyakit ada ubat. Dan dia kata ubat tu bila dia kena dengan penyakit, kita mereka. Bukan makan ubat. Tak. Nabi sebut itu dah clear. Ubatnya apa? Banyak ubatnya, banyak. Macam-macam ubat ada. Nabi sebut adanya ubat untuk penyakit-penyakit keronian, sihir dan sebagainya. Itu semua kita hafal. Fatihah hafal tak? Tapi kita amal tak? Amal lah macam sembahyang. Tapi bila sakit, kita pakai Fatihah tak? Cuba tanya diri sendiri. Ke Panadol dulu. Fatihah penyakit lahir pun boleh. Tapi nak yakin. Masalah sekarang ni kita sini tak yakin. Dan saya ni contohnya, kata anak-anak sakit, saya pakai tak yang Nabi ajar? Tu kita tanya diri kita sendiri. Kenapa Fatihah tu kita yakin macam orang lain yakin juga? Kan ada apa-apa baca aja. Macam tu kita yakin. Tak, dia turun tu apa yang Allah sebut tentang dia, apa yang Nabi sebut tentang dia. Kena aplikasi lah, aplikasi handphone pandai kan. Kita kena gunakanlah, baca Fatihah fasih. Tapi keyakinan kan mana mungkin ada masalah. Tak betul-betul lancar, tak betul-betul padu. Apa lagi yang Nabi ajar? Banyak. Apa ni, doa-doa yang Nabi ajar ya. Contoh ya. Contoh kita renungkan. Mungkin saya sebut ni kebanyakan kamu dah tahu kan. Sebagai satu kita semak semula, kita amal ke tidak. Contohnya wa iza maritu fa huwa yashfin. Kan? Hafal kan? Tapi bila nak amal, bila nak pegang betul-betul ni, rasa sungguh-sungguh ni, insya-Allah baik, insya-Allah sembuh. Ada tak? Kalau ada, alhamdulillah. Bukan saya kata tak ada, tapi mudah-mudahan ada. Contoh lain ya. Empat qul. Tahu kan? Kita tahu baca, boleh baca dan tahu khasiat dia, tahu bagaimana dia mendinding daripada segala sihir dan segala apa, semua tahu kan, semua dah biasa dengar. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, tahu kan? Itu syifa, betul-betul Tuhan dah istihad bahawa kami turunkan pada Al-Quran itu ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, barang yang penawar dan rahmat kepada orang mukmin. Kita pernah guna tak yang Allah sediakan untuk kita, penawar bagi orang mukmin? Kita pernah guna tak? Kita guna dengan yakin tak? Macam yang Nabi cakap, alaikum bisyafa'in, bagi kamu dua kesembuhan, al-asal wal Quran, madu dan Quran. Yang zahir madu, yang Quran tu yang kerohanian. Kita amal tak? Atau sakit je, jom pergi hospital. Sakit jom panggil ambulans. Atau macam mana? Kehidupan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Rasulullah SAW. Kalau kita takutkan penyakit, contohnya Nabi ajar kita, orang sakit, kita nampak orang sakit, apa doa dia yang kita nak baca supaya penyakit tu tak kena kat kita? Nabi dah ajar. Alhamdulillahillazi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin
minal ana katsir minan nas faddalani ala katsir minan nas. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsir minan nas. Yang mana kita bersyukur pada Allah yang telah memberi kita kesihatan dan telah memberi kelebihan nikmat mengatasi banyak orang. Macam orang tu sakit, kita tak kena. Itu patutnya COVID baca tu dulu. Tak payah COVID tu hingga pada kita. Dan banyak lagi Ayatul Kursi semua tahu. Itu yang bersumber Quran. Benda-benda pula bersumber benda-benda. Nabi sebut sauda, kan? Nabi sebut madu pun Nabi ada sebut sebagai ubat terbaik juga. Ubat terbaik. Sauda pun ubat segala penyakit. Bekam pun ubat segala penyakit. Tapi di manakah kita punya keyakinan? Nabi dah sediakan setiap penyakit ada ubat. Ubat ni untuk ini, ubat ni untuk ini, ubat ni untuk segala penyakit. Begitu luasnya pilihan yang kita ada. Tapi kita nampak hospital je, nampak situ je. Kan itu kita tak tahu nak kata macam ni. Yang patut kan, kita bukan nak hukum, tapi tak yakin ke tak derhaka lah, bukan derhaka, mudah-mudahan tak masuk derhaka, tapi tak yakin tu ada. Kita tak pernah fikir. Okey. Sekarang kita masuk cara khusus bekam. Nabi dah kata khairul dawa al-hijamah wal fast. Setiap sebaik-baik ubat bekam atau al-fasdu. Dan Nabi juga kata in kana fi syai'in mimma tadawaitu bi khair fal hijamah. Apa juga penyakit yang boleh membawa kesembuhan dengan izin Allah, apa juga ubat yang boleh membawa kesembuhan dengan izin Allah, maka bekam juga boleh. Kuat. Keyakinan yang semua bagi pada kita tu, maknanya ilmu yang semua bagi tu memang kita boleh pegang, memang kuat insya-Allah pasal segala penyakit. Tapi mungkin dalam otak kita kata takkan kot, ya tak? Dulu pun saya sebutkan takkan kot, sebab penyakit ni banyak. Kalau kita pergi ke moden pun, sakit ni ubatnya ni, sakit ni ubat lain, sakit ni ubat lain, penuh gudang ubat. Ubat tu bisnes, dan memberi orang sakit pun bisnes. Sebab tu bila kita makan ubat dia, kadang-kadang sakit tak hilang, sakit bertambah lagi, penyakit lain bertambah, sediakan ubat lagi. Tapi dah Nabi datang bukan buat itu, bukan buat bisnes. Nabi nak kita sejahtera. Tapi apakah penerangannya? Apakah rahsianya? Nabi kata apa juga ubat boleh sampai pada apa penyakit, maka bukan boleh. Apa rahsianya? Rahsianya ada. Dan apa yang ada di situ tak ada di luar. Apa yang ada tu pada bekam tu tak ada kat luar sebenarnya. Tak ada pada moden. Okey. Apa penyebab penyakit? Kalau kita tanya doktor-doktor, termasuklah pakar-pakar, dia jawab apa? Nak mudah kita tengok internet, tengok Google kan. Migraine. Sebab apa? Dia kata migraine ni mungkin sebab ni, mungkin juga sebab tu. Kadang-kadang sebabnya lain sikit lah, macam ni pula kan. Tak dinafikan juga boleh jadi sebab ni. Lah bawah sekali kata sebab sebenar tak tahu. itu yang kita rujuk tu. Yang kita rujuk tu orang tak tahu. Dan dia kata migraine semua tak boleh baik, cuma boleh kurang aja. Baik tak boleh. Kita rujuk pada orang tu. Migraine dah 10 tahun. Kita rujuk pada orang yang sedia akan bagi tahu, mungkin ini, mungkin itu, dia pun tak pasti. Sebab sebenarnya saya pun tak tahu, dia kata. Kan? Kalau kereta kita rosak, kita tak letak kat situ orang yang foreman macam tu. Apa sebab ni? Ni steering ni gegar. Oh, steering gegar, kena tukar steering lah kan.
Patut tak? Kita tukar, kalau steering gegar, kita tukar okey tak? Mana okey, dia kena cek tayar kan. Tayar tak balance baru saya sakit gegar. Tapi dia kata, sebenarnya saya pun tak tahu kan. Ada tak orang yang akal dia waras nak berjumpa dengan foreman macam tu? Nak serah kereta, buatlah kereta saya ni. Tak serah kan? Kenapa diri kita serah kat dia? Kat doktor. Saya pun tak tahu sebenarnya Maghrib tak boleh baik lah. Tak boleh baik. Boleh kurang aja. Masih dia bagi dadah, memanglah kurang sikit masa tu. Dadah ni kita duduk dalam longkang, kita kata istana. Oh, dalam istana, dalam syurga kata. Tapi dalam longkang. Waras tak umat ni menyerahkan diri dia untuk dibegitukan atau dibeginikan kepada orang yang macam tu. Tu pakar tu. Bukan doktor biasa. Doktor biasa tak berani. Dah 3 kali 4 kali pergi, oh saya tak berani lah. Pergi rujuk pakar dia kata. Pakar pun kata begitu. Sebenarnya tak tahu dia. Tapi pelik kan? Pelik. Bila kita menyerahkan diri pada mereka dan mereka tunggu suruh kita, di samping mereka tak tahu, memang pelik. Sakit apa lagi? Boleh cek sendiri, Google, tengok. Memang kebanyakan dia kata penyebab sebenar tak tahu. Jadi apa yang dia tahu? Terfikir tak kita? Habis kita tanya balik, habis kau tahu apa kan? Kau ni pakar apa? Pakar neurologi. Pakar otak ni, neurologis. Pakar sel-sel otak tu neuron. Jadi pakar-pakarnya neurologis. Bila kita tanya, memanglah kalau migraine kena jumpa dia lah. Kalau doktor biasa tak boleh buat, kena jumpa dia. Terus saya cakap pasal doktor biasa. Sebab kita kata tak tahu pun patut, sebab dia doktor biasa. Jumpa pakar. Dia berkata, saya pun tak tahu sebenarnya. Sebab sebenarnya. Last dia kata apa, kalau dia ambil ubat dengan dia tak jadi juga, apa dia pesan? Last dia kata, macam ni lah, encik perhatilah. Kau encik berhujan kot. Kau encik kena panas selalu kot. Atau encik stres kot. Jadi kalau apa-apa yang dibuat tu tak tahan, jangan buat dia dah. Kan? Jangan panas, kalau hujan tak tahan, jangan pergi hujan. Kan? Lain-lain tu disebut. Kurangkan. Kalau macam resedung tak tahan cium apa-apa, habuk tak sampai kat habuk kan? Orang resedung tahulah. Kan? Jangan pergi tempat habuk dia. Betul tak? Pernah tak kita fikir nak cakap pada dia, kalau macam tu apa saya pun tahu. Betul tak? Tak salah pergi hujan, kau hujan tak tahan. Kalau panas tahan, jangan panas kan? Oh, itu apa pun tahu. Tak payah jumpa dia kan? Tak payah bayar ribu-ribu kotor-kotor tu dia. Benda tu patutnya kita kritikal. Sepatutnya kita ada minda tu, baru apa hal ni? Artinya kita perlu bangun daripada tidur ni. Perlu bangun daripada dipukau dia orang ni, kita kena bangun. Kita kena mampu soal dia balik. Apa sebenarnya? Ya. Penyakit, ini daripada bekam ni ya. Penyebab penyakit ialah inflamasi. Apa dia inflamasi? Inflamasi itu satu perubahan yang berlaku pada mana-mana tempat atau mana-mana organ yang nanti kita akan nampak dia bengkak ke, dia akan tukar warna lebam ke, contoh kan. Jadi bila sakit disebabkan oleh inflamasi, sakit apa? Sakit kepala je, sakit lutut je sebab inflamasi. Sakit perut je sebab inflamasi juga. Jadi penyakit sebab inflamasi. Tentu kita tanya pula, apa penyebab inflamasi? Kan? Tanya doktor, insya-Allah tak jawab. Insya-Allah tak jawab. Inflamasi adalah sebab radikal bebas. Bahasa mudah dia sebab toksin. Jadi kalau kita bercakap tentang ubat, bercakap tentang penawar satu penyakit itu sebab inflamasi itu sebab toksin, maka penyelesaiannya mesti buang toksin. Kan? Mesti buang toksin. Sebab bila buang toksin, hilang inflamasi. Hilang inflamasi itu maka hilanglah sakit. Simple je.
Sakit apa? Sakit darah tinggi pun. Sakit kecil manis pun sama. Sebab sebenarnya toksin menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu menyebabkan tersekatnya darah bersih masuk. Darah bersih itu maksud saya bersih perubatan, bukan bersih najis. Memang darah najis, kok mana boleh tak bersih. Okey. Adanya kekotoran ataupun radikal bebas ataupun toksin dalam darah menyebabkan berlaku sumbatan. Jadi darah kita ni dia flow kan, dia berjalannya di mana dia sangkut. Oleh kerana dia kurang bersih, di mana dia sangkut, di situlah akan berlaku flow tak cantik, akan berlaku tersekat. Bila tersekat, dia akan menyekat kedatangan oksigen yang dibawa oleh darah yang bersih. Dia akan menyekat juga kedatangan zat-zat makanan yang dibawa oleh darah juga. Darah ni transport yang membawa oksigen yang diperlukan oleh setiap sel, yang dibawa yang membawa makanan-makanan untuk bina balik sel-sel yang rosak dan sebagainya. Bila tersekat, darah tak lancar, maka oksigen kurang, zat-zat makanan pun kurang. Sel-sel tu perlu oksigen, perlukan zat-zat makanan. Maka dia akan macam tadilah jaga yang kita suruh jaga kilang tadi, dia akan lemah. Bila sel-sel lemah, maka akan berlaku kelemahan pada tisu. Tisu tu apa? Macam otot-otot ni tisu lah. Sel-sel yang banyak sel bergabung untuk satu tujuan, dia jadi tisu. Tisu bergabung untuk satu tujuan, jadi organ. Jadi bila kurang oksigen, kurang makanan, kita punya sel-sel akan dapat kurang sihat. Maka fungsinya sebagai sel jatuh. Fungsi sel-sel yang banyak ni sebagai tisu jatuh fungsi. Tisu-tisu yang bergabung ni untuk satu matlamat memenuhi fungsi organ jatuh fungsi. Itulah sakit. Yang kita penyakit itulah. Faham tak? Boleh faham tak? Kalau tak faham tolong stopkan saya. Boleh faham tak? Sebab organ kita dibina oleh tisu-tisu kita dibina oleh sel-sel. Berlaku kurang oksigen, kurang makanan dan sebagainya, yang setiap unit tu akan turun fungsi dia. Sebab tu orang yang boleh pegang belantan yang besar nak pukul orang, jaga tadi, dia tak mampu nak angkat belantan, tak mampu. Sebab otot dia lemah. Sebab sel-sel tu lemah. Apa yang perlu kita buat? Bagi balik oksigen, bagi balik makanan melalui buang sampah-sampah yang menyekat, toksin yang menyekat. Sebab tu dalam banyak hal bekam hilang terus. Dia hilang masalah tu. Nampak simple, nampak primitif, tapi sebenarnya dia sangat berkesan. Dan moden tak ada kaedah tu, bayangkan. Mesin canggih-canggih ada, juta-juta, tapi tak ada kaedah. Tak ada. Sebab tu tak boleh buat. Pankreas lemah, orang kecil manis kan. Dia bagi top up insulin. Top up, dia bagi dia peluang inject. Sebab dia tak boleh nak pulihkan. Dia tak ada kaedah untuk pulihkan. Untuk pulihkan pankreas. Sedangkan Nabi bawa tu, itu yang kita katakan bekam tu sebenarnya perubatan universal. Universal ni maksud dia apa? Siapa tahu? Ada yang tahu ni. Universal ni maksud dia serba boleh. Sebab apa? Contoh kita bekam kat sini. Kan? Bekam kat sini. Apa dapat? Dia ada kesan yang nama dia kesan lokal, ada kesan sistem. Bila kita buang toksin yang menyebabkan darah bersih tak boleh masuk dengan bebas, kan? Jadi sempat kurang oksigen, kurang makanan semua. Bila kita buang tu, darah masuk balik. Kesan lokalnya apa? Kesan lokal dia
sakit otot lah, hilang sakit otot tu. Hilang. Sebab apa? Dia dapat balik. Kesan sistem apa? Kesan sistem dia yang dalam tu, jantung yang ada masalah tu, jantung juga tersekat, dapat darah balik, jantung pun sihat balik. Sistem terus semua sekali. Bila jantung dah sihat, maka apa-apa mudarat, apa-apa kesakitan yang berlaku oleh kerana jantung lemah akan terubat. Sebab jantung dah okey balik. Masa jantung tak okey tu, kaki dah kebas, tangan dah kebas kan. Bila buat kerja sikit, cungap-cungap kan, tiba-tiba jantung elok balik, yang lain tu elok balik. Itu dia punya teori cara mudah. Tapi bila merawat tu kena sulit sikit, macam-macam kena ambil kira. Tapi artinya prinsipnya macam tu. Dia ada kesan blokol, dia ada kesan sistem. Dan ini tak ada pada moden. Tak ada. Walaupun dia maju, walaupun dia tahu, dia boleh scan, dia boleh tengok, dia boleh bedah jantung tu daripada luar, tengok skrin TV je, dia boleh bedah. Tak payah bedah pun, dia boleh, katalah macam buang batu empedu kan, dia buat 3 lubang cukup, tak payah bedah. Tapi sebab dia tengok dalam skrin TV, dia boleh buat tu. Tapi dia nak pulihkan balik fungsi macam asal, tak boleh, tak dapat. Itu dia. Jadi artinya kita pergi kepada masalah, dan Nabi bawa tu ringkas, padat, buat dapat. Walaupun tak tahu sebab dia, walaupun tak tahu teori dia, tapi insya-Allah dapat. Orang yang kurang pandai pun kalau ikut taat kepada Nabi, insya-Allah dapat manfaat tu. Berbeza dengan orang kalau cerdik pun, kalau tak ikut Nabi, dia tak dapat. Buktinya yang moden sekarang ni macam-macam ada, tapi tak ada selesai. Kecuali dengan cara yang mudarat. Mesti bedah buka dada ni, open surgery kan, atau mesti masuk stand. Semuanya menggadai nyawa. Sakit jantung, rawatan dia semua menggadai nyawa. Semua ada risiko nyawa. Padahal tak perlu pun, bekam keluar je kan. Sebab dia membuang masalah, dia membuang penyebab. Okey ya. Kita keluar sikit ya. Kita kata tadi penyebab apa ni, inflamasi, toksin kan. Penyebab toksin apa? Dia radikal bebas lah. Penyebab radikal bebas tu apa? Bagaimana kita boleh terkumpul banyak radikal bebas, banyak terkumpul toksin dalam badan kita? Macam mana? Dia jalan yang paling banyaknya pemakanan. Kalau ikut makanan Nabi ajar, kita selamat. Senang je, walaupun tak cerdik. Nabi Allah bagi wahyu suruh apa? Makan halal dan thayyibah. Kan? Halal dan thayyibah. Kita makan apa? Makan halal tak? Makan halal tak? Umumnya halal lah kita makan kan. Kita cari halal. Kebanyakan orang, bukan kebanyakan, banyak orang yang tak cari halal pun. Ada sedapnya makan kan. Tapi kita ni cari yang halal juga lah. Yang halal biasa orang perkatakan. Biasa umat Islam masih lagi berkata yang halal sekarang ni, mencari yang halal. Tapi yang thayyib cari tak? Kita nak makan, kita tanya tak? Ini thayyib tak? Kita tanya tak? Ini untuk kita mendapat bersama ya. Yang jaga dapur kan. Kita nak makan secara individu pun, kita nak beli pun, dua-dua tu gandengan. Bukan yang halalan saja. Halal dan thayyibah, yang halal yang di samping halal dia thayyib. Kita ambil berat tadi. Bila tak ambil berat, kita makan apa yang orang jamu, sedap sampai menjilat jari kan. Kita tengok iklan kan, minum jadi sihat dan kuat kan. Kita tengok iklan tu laku kepada kita. Akhirnya
kita jual dalam kita. Nak beli sedap. Sejauh mana kita menjaga thayyiban? Sebenarnya halal pun tak menjaga dah. Lebih lagi ni bidang perubatan. Bidang perubatan apa? Bidang perubatan ubat. Contoh ubat jantung. Ubat sakit jantung yang paling top, yang paling hebat, dia daripada babi. Ya, betul. Bukan gurau, betul. Dia daripada babi. Dia ada pilihan lah. Tapi yang paling topnya, yang paling hebat, babi lah. Babi punya sumber. Sebab mereka yang buat ubat pun, mereka pun bukan mencari yang halal. Mungkin kambing lebih baik kan. Kita pun tak tahu, kita pun tak sangka tak boleh. Sebab kita tak tahu ilmu tu. Mereka pun tak minat nak siasat kambing tu lebih baik daripada kambing babi dah. Tapi mereka kata, ikut kajian mereka, mungkin di situ ada juga nak buat khianat pada umat Islam. Babi yang ada orang tu. Lepas tu boleh pula orang kita minta maaf lah. Saya dengar sendiri ni. Saya dengar sendiri. Seorang mufti dalam satu wacana perubatan di satu universiti. Mufti tu minta maaf lah. Mufti boleh kata, kena bagilah babi tu. Kalau kita tak bagi tahu dia, mati dia seorang, kita bunuh seorang, macam kita bunuh satu dunia. Kan? Macam membunuh satu jiwa, macam membunuh satu dunia ni. Dia boleh kata macam tu. Tak salah tanya orang lain, tanya mufti. Yang lain memang dah biasa ikut lah. Sebab kata ini paling baik. Sebab apa boleh? Sebab apa? Kita darurat. Al-darurat tubihul mahzurat je saya. Darurat ni menghalalkan, mengharuskan yang tak boleh. Nampak tak? Kita lebih suka tunduk daripada kita kena cari yang halal. Tak. Itu kurang. Dan mereka kata itu yang terbaik, itulah yang terbaik. Ini biasa pendirian kita. Makanan sama. Makanan kita tak baca pun apa dia kandungan. Okey, apakah yang tidak thayyib? Di samping semua yang haram tu tak thayyib lah. Di samping itu, banyak benda-benda yang sepatutnya, benda-benda yang saya istilahkan benda yang tak layak dimakan, benda yang bukan makanan. Biasa orang sakit datang, saya tanya dia makan tak benda yang bukan makanan. Dia kata, apa benda yang bukan makanan? Tak pernah makan pun. Yang bukan makanan tu benda yang bukan makanan yang dimasukkan dalam makanan. Matlamatnya sedap je. Sakit itu hanya hal. Okey. Ada tak kita makan? Nak tanya dulu. Ada tak? Tak ada ngangguk, tak ada ngeleng tu makna iya ke mana tak? Perasa. Betul tak? Mudah-mudahan kita petang ni kita ambil manfaat, kan? Kalau ada yang silap, kita betulkan. Bukan mesti, bukan kata siapa tak, saya pun tak tahu siapa-siapa pun kan, saya tak tahu. Tapi perisa kita bubuh dalam makanan. Kita tahu tak perisa ni ialah sakit Ajinomoto ke MSG lah kan, monosodium glutamate kan. Okey, apa kesan dia? Yang awal-awal dia attack otak. Biasa orang stroke memang banyak makan perisa. Nak bagi sedap. Makan di kedai-kedai, terutama siam lagi lah banyak dia ambil gitu je. Campak je. Bukan mereka ni pandai masak, tak pandai sebab tu nak kena guna perisa. Iya, masak ni sebenarnya kita pandai rasa garam pun dah baik dah. Kena garam dia mana baik dah. Tapi bila tak pandai, kita pun sedap tempat tu. Pakat dengan kawan yang pergi dah. Viral pula kan. Dimakan. Sebenarnya kita bunuh diri sendiri. Sayang pada anak-anak buat bekal pula. Nak bagi anak-anak makan. Kecil-kecil dah makan jenis tu orang. Kita melakukan kezaliman tanpa niat. Kita bawa balik. Anak suka makan ni, beli banyak.
MSD memang dia attack. Kalau orang yang dah sensitif, dia akan rasa terus. Makan tu terus rasa. Oh, lain macam. Ni mungkin ada yang ada pengalaman dah. Yang dah rasa dah. Perisa, macam mana? Maksud perisa tu, perisa durian, perisa mango, perisa tak kira perisa apa-apa lah kan. Kita kongsi betul ya. Maknanya kalau sama ni kita bubuh kan, itu je. Tambah kat dapur kan, ramai orang dapat manfaat nanti kan. Ramai orang yang tak ada berapa lama dah sakit. Memang muda-muda ni kita imun kita kuat lagi sikit, dia lambat rasa. Tapi kita akan membesar, kita akan menjadi orang dewasa yang dewasa je. Naik tangga hospital, turun tangga hospital. Naik tangga klinik, turun tangga klinik. Hospital apa? Cakap Arab apa? Mustashfa ya, betul. Betul ya? Kalau klinik, siapa tahu? Takkan tak tahu. Saya pun tak tahu. Okey ya? Jadi cara kerja kita naik turun. Naik jumpa pakar turun. Dan tak berjumpa penyelesaian pun. Tanyalah orang yang biasa sakit lama, tak jumpa penyelesaian. Melainkan buang organ. Bila buang organ, jadi OKU kan? Walaupun tak buang kaki tangan, tak nampak dia punya OKU. Bila dia buang pedu, artinya pedu dia tak mampu dah untuk beraksi seperti mana asal. Buang tiroid, artinya tiroid dia tak mampu dah berfungsi macam asal. Dia kena makan ikut resipi hospital dengan dos tertentu. Hari-hari makan ubat. Bila buah pinggang rosak, maknanya okey boleh tu. Tak ada buah pinggang. Ada buah pinggang tapi tak ada fungsi serupa, tak ada lah. Buat berat je kan. Pergi mana kena bawa dia tapi berat yang apa ni, tapi tak ada fungsi. Maka diganti fungsi bernapis tu dengan dialisis. Buat pinggang besar ni ganti dengan mesin besar tu. Tak boleh lain pun, mesti 3 hari seminggu mesti pergi pusat dialisis. Itulah maknanya mereka mentransform orang-orang yang okey kepada OKU. Tapi kita tak rasa apa-apa pun, kita rasa okey je. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, betul lah. Alhamdulillah, memang keadaan mana pun kita Alhamdulillah. Tapi kita dah ikhtiar belum? Terutama kita dah ikhtiar cara Nabi ajar belum? Nak jawab kat Nabi macam mana? Okey. Apa tadi, di mana pergi ni? Sebab tu saya kadang-kadang suka pinjam bahasa ustaz juga. Bukan saya kata perubatan karut, perubatan sewel. Sebab dia tak memberi penyelesaian sebenarnya, tidak. Kadang-kadang kena jumpa, kena guna perkataan tu, sebab perkataan tu yang layak. Perkataan tu yang layak dan betul-betul tepat. Bukan kata 100% sewel dah. Ada yang setengah boleh guna, setengah tak boleh guna. Jadi banding kita nak pilih tu dah susah dah. Susah nak pilih dah. Dah bercampur aduk. Yang ni boleh lah, yang ni ni tak boleh. Susah dah. Perisa ni lagi banyak tau. Sebahagian yang dah ada anak-anak, senang je nak bagi anak-anak perisa ni kan. Perisa koko lah, perisa durian lah pun. Segala, kalau masuk dalam supermarket tu, kita satu round, kadang-kadang tak ada satu benda pun selain dia berdapur, berkentang ke kan. Benda-benda yang boleh makan terus tu, mungkin tak satu benda pun layak dimakan. Saya cerita pengalaman saya. Dulu pergi KL selalu dengan bas. Jadi nak naik bas tu cari dulu. Keluar-keluar saja apa pun tak dapat. Baca. Tak boleh ni. Baca, tak boleh. Tak berani rasa, tak boleh. Aku tak boleh korbankan anugerah sihat yang Allah bagi aku ni dengan cara ni. Tak boleh. Mana boleh? Orang tu nak rosak kita. Dengan buat ekonomi dia pula, buat untung pula. Kita sanggup nak bantu dia. No. Tak boleh. Tak apa, kalau puas sikit tak apa.
Mungkin ramai macam ni kot agaknya, ramai kot. Jadi tak ada cerita, tak ada kes nak seluduk Maggi, tak ada kes. Kan? Seluduk racun, bayangkanlah, ada patut tak kita seluduk racun, nyorok pula tu. Sebab nak rosakkan diri sendiri. Patut tak? No. Yang sudah. Yang sudah tu sudah. Jangan bagi peluang lah. Jangan bantu mereka untuk rosakkan kita. Semangat ni kena ada. Kalau semangat ni tak ada, tak ada lah. Tak boleh buat apa lah. Tak boleh tolonglah umat ni kalau semangat tak ada. Kalau kesungguhan tak ada. Kalau kecintaan pada Nabi, nak balik pada Nabi tu, nak jaga nikmat yang Allah bagi pada kita ni supaya orang-orang kita rosak sebagainya, tak ada tu, tak tahu nak buat apa lah. Kena ada ni. Ada tak? Ada ke tidak? Ada. Allah Ustaz dah jawab. Kena ada. Lapar sikit tak apa. Tahan sikit. Sebab memang kita tu dia kata diletakkan di bubuh mengikut amount yang selamat. Amount selamat tu banyak mana? Banyak tu. 2 double. 3 5 dah 5 kali ganda. Dah tak selamat dah. Dan benda tu benda asing. Benda yang tak dia bukan makanan lah. Benda boleh kita masuk, dia akan menyumbat sikit. Masuk sebab sampai pada tahap dia akan sumbat. Bukan hanya salur darah yang halus-halus, kapilari itu, malah dia dah menyumbat arteri, menyumbat salur darah yang besar-besar. Gagal organ sakitlah. Jadi kita kena sedar ni, kena sedar, kena hati-hati betul. Kena azam betul-betul. Muharram, azam baru, azam tahun baru. Jom kita ikut, kita ni amal untuk sendiri. Bila sebut perisa tu, kita faham bahawa sebenarnya, contohnya perisa strawberry kan. Besar ni strawberry pun tak ada. Kimia aja. Sebahagian perisa tu dibuat daripada 40 atau 50 jenis kimia. Dia satu perisa. Memanglah sikit jenis sikit. Jadi baru jadi perisa yang dindak tu. Nak makan kepada benda bukan makanan tu, tak sayang diri sendiri. Bermula kesihatan tu dengan menjaga makanan. Itu secara zahir. Allah nak bagi penyakit tu, itu hak dia. Allah nak uji kita. Tapi teori dia gitu. Nabi ajar kita jaga perut kan. Tak kisah perisa durian ke, perisa mangga ke, perisa-perisa ni sebenarnya tak ada sejenis benda tu pun. Semua kimia-kimia yang merosakkan kita. Dan mereka rasa mereka halal buat benda tu pada kita. Atas nama bisnes. Okey, tadi perasa nak bagi sedap. Perisa nak bagi rasa dia kan. Dia jimat lah dia pakai tu. Kalau pakai durian mahal nak beli, dia pakai perisa murah. Makanan murahan, makanan sampah. Sanggup kita masuk dalam mudah kita. Mudah-mudahan lepas ni kita tak ada lah seluduk lagi kan. Mudah-mudahan lah. InsyaAllah yang sudah tu. Jangan paling belakang dah, ke depan terus. Nak jadi umat yang mulia dunia dan mulia di akhirat. Mudah-mudahan Rasulullah suka kita sebagai umat dia. Itu yang kita harap. Rasulullah terima kita sebagai umat. Okey ya. Pengawit. Dah. Kebanyakan yang pengawit ni stabilizer yang bagi tahan lama supaya ejen-ejen perosak ni tak masuk. Dia tak boleh. Dia usik, dia mati. Maknanya dia pun tak nak. Tapi dia tahu macam kulat ke apa kan. Dia tak berani hinggap. Simpan seminggu pun okey lagi, tak ada apa-apa. Roti simpan kat luar seminggu okey lagi. Padahal 2-3 hari dia dah mula rosak sepatutnya. Ejen-ejen tu Allah jadikan untuk keseimbangan azam ciptaan Allah ni. Tapi makhluk-makhluk ni tak berani sentuh. Tak kira lah wafer ke apa benda ke, berapa bulan dah simpan atas rak simpan. Dia bagilah satu tarikh berapa bulan ke depan baru rosak. Tapi maksudnya dia dah
dicemar oleh benda yang tak patut kita makan. Jadi kalau kita bersatu lah kan, bukan pakat nak, pakat tak nak, kita akan selamat insyaAllah. Dari segi itulah, pakat tak nak, pakat ini masak kan. Tak kira lah sama ada kita sendiri ke, kita balik ke rumah ke, sebab balik di sini cuti ke, balik. Banyak orang pengawit, banyak. Pewarna banyak. Saya sedih tengok. Sedih. Ya Allah, macam mana aku nak buat ni? Nak cakap pun tak kena, tak cakap pun tak kena. Cari rezeki kan, buat kuih, buat apa, hantar kedai kan, hantar kedai untuk dijual. Hijaunya tu hijau ori macam tu. Hijau penjeluk betul. Betul tak? Ya Allah, takut, kita takut tengok. Tapi mereka kata bil hijau tu menarik. Jadi kalau hijau sikit, hijau pucat, kurang menarik. Dan mereka berdepan dengan pelanggan yang tak tahu benda ni. Lagi hijau, pilih hijau tu. Kan? Pilih yang merah tu. Merah betul. Merah penceluk. Hijau betul. Ya Allah. Itu pewarna. Perisa, perasa, pengawit, pewarna, stabilizer, conditioner, semua tu lah. Macam-macam benda. Macam-macam benda mereka bubuh di tepung. Pada tepung awal. Pada tepung dah bubuh dah. Bubuh zat besi pula. Zat besinya apa tahu tak? Zat besinya besi. Sanggup nak makan? Tak sanggup kan? Tapi dah bubuh siap. Itu balon juga tu. Zat besi tu sebut besi tu. Sebahagiannya sebut besi tu betul. Memang tak percaya, tapi ya. Dan tepung gandum memang benda yang sangat tak baik. Sebab dia dah diubah GMO dia punya genetik dah berubah. Gandum yang dulu tinggi-tinggi jadi rendah, dirubah dah. Dia termasuk benda-benda yang tak dikenali oleh organ kita, tak dikenali oleh sistem pencernaan kita. Jadi metabolisme badan kita terjejas. Dan tepung gandum ni sebenarnya banyak dia punya penyakit yang kronik, bukan yang biasa je, yang kronik. Kalau boleh elaklah. Boleh elak. Kalau dah tak jumpa makan berapa hari dah jumpa tepung gandum tu, kamu buat kuih makan, tak apalah untuk nampak nyawa kan. Tapi jangan amal lah. Jangan amal. Kalau boleh. Mi tepung gandum kan? Mi kuning ada tepung gandum, ada boric acid, perosak kesihatan tu, ada pewarna, ada ubat tahan. Banyak tu. Ya? Banyak tu, banyak macam-macam benda. Jadi kita doalah agar Allah ni pimpin kita dan Allah kurniakan kesihatan. Hasil usaha tu Allah pandanglah dengan kasih sayang Allah bagi kita sihat. Jadi jaga-jaga tu, jaga-jaga. Jangan kita conditioner atau semua tu dia masukkan berbagai bahan baru menjadi satu produk. Margarin ni pun satu benda besar. Bila saya sebut margarin, bukan kita ambil margarin makan dah. Margarin nak apa-apa yang dibuat daripada margarin. Margarin ni bukan makanan sahaja. Lebih kurang baru 100 tahun. Dia wujud dalam dunia ni dicipta oleh seorang saintis Jerman. Lemak disalurkan hidrogen. Itu namanya trans fat ataupun hydrogenated fat. Lemak yang dimasukkan hidrogen. Puasa. Dia tiap mana? Jantung. Penyumbat jantung bukan makan kambing dah. Bukan. Penyumbat jantung lemak trans. Jangan. Itu sebahagian yang untuk kita berhati-hati dan untuk kita ialah dapat kita kongsi ilmu ni
jangan simpan saja, kita amallah supaya hasilnya kita dapat. Supaya apa yang kita nak jauhi itu kita dapat jauhi. Jadi balik kepada tadi ya, bila kita bekam, contoh kita pegang kat sini, jantung, pegang kat sini sampai jantung kat sini. Otot ni sakit, pegang sini sebab dia otot kat sini juga. Duduk dapat. Sakit perut. Jadi bekam ni benda simple, benda yang simple yang boleh mendapat macam-macam. Saudara belajar bekam, hari tu belajar, hari tu jadi doktor. Boleh? Boleh, insya-Allah. Tak terkejut. Dulu saya belajar bekam sebahagiannya daripada, ada juga belajar daripada orang yang bukan Islam, ada sumber Korea dulu. Korea punya orang di antara yang tempat saya belajar lah. Tapi lepas tu baca banyaklah macam-macam guru lagi kemudian. Tapi dia tu yang mula-mula saya belajar tu, dia kata apa? Dia kata korang doktor-doktor moden ni belajar 5 tahun kan untuk jadi doktor. Dia kata saya cabar dengan murid saya belajar 3 bulan. Dia buat bekam 3 bulan belajar. Saya challenge, saya cabar doktor-doktor moden ni yang 5 tahun belajar tu, saya cabar, cuba kaedah hampa untuk usahakan kesembuhan pada pesakit. Kamu tak boleh lah belajar apa 3 bulan je tu. Jadi nak jadi doktor cepat boleh lah belajar bekam ni. Sebenarnya lebih berkesan, bukan sebab kita pandai, sebab teknik tu teknik yang berkat, sebab teknik tu Nabi bawa. Dan bukan hanya ritual, bukan hanya baca-bacaan, real. Kesan dia betul, dia buang penyebab tu. Sebab tu dia berkesan. Dengan izin Allah. Kan? Dia pasal betul-betul buang benda tu. Macam tadilah kolah tu kan. Kita tampung. Walaupun kita orang kampung boleh bancuh simen banyak tu je. Dia memang berhenti. Memang di kolah tu elok lah. Bukan payah nak cari pakar-pakar mana ada. Jadi bukan apa nak bagi semangat sikit ni, tak usah kita rasa susah belajar perubatan. Tak. Sekurang-kurangnya setiap kita esok mudah-mudahan jadi doktor keluarga sendiri. Tak payah ada susah hati. Kebanyakan benda yang kita belum jumpa tu, kita doa Allah bagi jumpa teknik baru kan. Tapi kebanyakan penyakit sebenarnya insya-Allah. Saya katakan saya lah kan, masa nikmatnya Allah bagi, ya Allah, boleh berpuluh tahun tak pergi hospital kot, tengok orang sakit adalah ziarah orang sakit. Allah bagi tu kurnia. Bukan tak sakit-sakit je kot, bukan bilang. Memang super. Memang super. Jadi yang lain tu kita tangguh kemudian. Kita ada soal jawab sikit. Yang lain tu kita tangguh kemudian. Maknanya maklumat-maklumat yang kita perlu ada supaya kita selamat daripada tipu daya musuh-musuh kita. Dan kita tidaklah menjadi mangsa. Kita jadi mangsa je. Istilah ni jadi video, jadi tukang layan orang, tukang layan kehendak orang. Maksudnya kita. Cukup untuk masa ni. Banyak lagi sebenarnya pengkhianatan, banyak lagi sebenarnya penipuan-penipuan yang mereka sediakan untuk kita. Tapi kalau boleh kita ada ilmu sikit, kita amal sikit, insya-Allah kita selamat. Saya sudah dulu penerangan ringkas ni, cuma buka 1-2 soalan kalau ada. Silakan. Kalau soalan bila kami nak berhenti bawa Maggi, itu saya jawab semalam, bukan hari ni. Semalam nak berhenti lah.
Soalan lain kalau ada. Nanti balik kan cerita macam ni kat keluarga, siaplah kena lutu pula kan. Kamu ni mana tahu. Nanti tanya soalan pula nak jawab tahu ti. Bersedialah. Kita kena keluar daripada ni, kena keluar daripada sangka yang diorang duk dindingkan kita ni. Oh, kita bebas. Bukan ada rantai, bukan ada dinding keliling, tak ada. Kita kena keluar. Nak tak nak je. Kuatkan sikit keyakinan. Adakah soalan? Ya. Acupuncture dia cabang bekam. Acupuncture ni boleh juga, dia termasuk rawatan tradisional juga. Ini yang saya tahulah. Dia termasuk juga rawatan tradisional. Tapi saya percaya, kalau Ustaz betulkan anak saya percaya. Kalau tak semua pun, sebahagian besar daripada rawatan-rawatan tradisional ni adalah merupakan ilham. Ilham yang juga tepat. Cuma bekam ni dia satu rawatan juga yang sebelum Nabi pun dah ada, tapi Nabi endorse, mengiyakannya dan menambah lagi maklumat baru bahawa apa yang boleh guna dia. Jadi yang tradisional ni tak kira kepanca ke, guasa ke, semua ada dia punya ni, ada dia punya kelebihan. Tapi yang saya faham, bekam top lah. Sama ada dari segi keberkesanannya, secepat mana, seluas mana fungsi dia, tentulah Allah bagi kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar, Nabi kekasih Allah ni yang terbaik. Dan saya belajar juga baca, dan pengalaman saya lah, saya tak menafikan yang pengalaman orang lain. Pengalaman saya, bekam sangat cepat berbanding kepanca. Dia boleh juga, tapi tak secepat dan seberkesanan bekam. Dia cepat sangat. Untuk sistem pun cepat. Artinya kadang-kadang kita buat tu, berbau penyakit tu angkat sekali. Kalau matlamat kita sistem tu kesannya macam-macam. Contohnya kita boleh dengan bekam tu lebih mudah, lebih cepat kita naikkan semula fungsi hati. Yang hati kerja dia detox. Naikkan semula fungsi jantung. Sebab yang jantung fungsi dia untuk transport darah ke seluruh badan. Naikkan semula dengan cepat dan berkesan fungsi paru-paru. Yang paru-paru fungsi dia adalah untuk membekalkan oksigen supaya boleh dibawa oleh jantung, dibawa oleh darah ke seluruh badan. Menaikkan semula fungsi usus yang membuang kotoran-kotoran kan, dan juga menyerap zat-zat yang baik. Semua tu bekam boleh buat. Dan dengan cepat. Dengan cepat, insya-Allah. Cuma di mana poin dia? Lain sakit, lain poin. Tak sama. Macam tu. Terjawab ke tak lagi? Okey, alhamdulillah. Ya. Kalau macam makanan di zaman sekarang senang cari lagi yang selesai. Dia itulah, bila dah tahu ni susah lah. Kau tak tahu senang kan? Bila dah tahu, saya alami sendiri memang susah tu. Saya kata kan, dah lapar ni, pusing, supermarket keluar balik, masuk restoran pula, keluar balik, satu benda pun tak dapat. Dan saya jalan jauh sampai KL pun bawa bekal. Bukan sebab tak ada duit, sebab memang pergi jauh macam tu kan, kadang-kadang kita nak mudah buat kurma lah. Sebab kurma positif, dia ada tenaga, ada memberi zat dan sebagainya, dan dia beri kenyang, dan dia tak mudah basi. Saya selamat nak buat kurma. Tapi itu saya lah, mungkin tak boleh kongsi kan, macam mana nak cerita. Tapi masing-masing, kalau di luar tu pandai. Tapi kalau bersama macam ni, kita boleh organize. Kita boleh pilih benda-benda yang macam sayur pun kan, sayur penuh dengan racun.
kita kena elakkan. Alhamdulillah kita dah mula nak buat pilihan kan untuk yang sihat. Buah-buah pun minta maaf ya, kita makan di restoran pun susah. Macam mana tau? Saya pernah tengok sendiri kedai mamak, kita makan, kita tengok apa dia buat. Orang minta fresh orange, orang minta air limau kan, dia buat apa? Betul fresh lah, betul dia beli fresh tu, beli baru-baru tu, segar-segar tu, beli pada supermarket, buat balik dengan bungkus sekali, tak basuh pun, kulit tu penuh kimia, tak basuh pun, belah-belah terus perah itu je, blend tu je. Dan kenuri pun biasanya orang beras tak basuh tau. Banyak yang dia masak tu daripada kampit tu terus je. Sayur pun basuh lebih kurang je. Mungkin bukan sebab dia nak makan, tapi racun-racun tu akan merosakkan. Itulah, memanglah sebenarnya memang dah apa ni, nak amal ni memang macam pegang bara api kan. Memang nak amal memang kena macam pegang bara api, memang susah, tapi insya-Allah selamat. Susah nak makan apa pun susah. Orang senang je, kita susah, tapi insya-Allah Allah bagilah kita nikmat tu kan. Nikmat mudah-mudahan insya-Allah ya. Nikmat maksudnya taklah terjebak dalam percaturan mereka, tak 100% pun, sebagian besar percaturan mereka tak kena kita. Mudah-mudahan macam kita lari dari vaksin lah. Memang susah kan. Orang yang tak ambil vaksin dulu tak boleh pergi sini, tak boleh pergi sini. Cikgu duduk di kantin, duduk bawah pokok kan. Memang susah. Tapi ada yang berjaya memelihara keyakinan. Yang kena buat kerja ada. Tentu yang pangkat-pangkat tinggi pada pergi balik kampung buat kerja kampung. Tapi alhamdulillah mereka taklah tiba-tiba kena serangan jantung dengan izin Allah. Ikhtiar kita macam tu, yang benar kita boleh buat. Ada lagi ke? Last kalau ada. Bukan boleh dengan vaksin. Lagi sekali, bukan boleh hilangkan vaksin dalam badan. InsyaAllah. Nabi kata bekam tu membuang apa ni, racun, membuang angin dan membuang sihir. Vaksin ni ada unsur sihir dan ada unsur racun sekali. Dia bukan racun saja. Dia bukan yang kita faham moden tu, dalam kita bayangkan moden tu mesti dia dalam makmal kan. Buat hasil makmal. Tak ada main jampi ni. Tak ada main, memang ada. Dia ada. Dia sebahagian ramuan dia ialah bayi yang janin yang digugurkan hidup-hidup tu, dia keluar. Masa tu dia ambil bahan-bahan yang dia nak. Dia mesti hidup. Dahsyat. Itu ramuan sihir, dia tahu apa lagi. Kan? Tapi mereka tak mengaku perintah moden ni ada cara campur sihir. Sebenarnya sihir, mereka pengendali sihir. Tengok ni cukuplah dia tongkat dengan ular kan. Lepas tu awal-awal kita dah lari dah, tak mau terima dah. Tapi itu boleh tunggu. Ya Allah. Okey. Itu ya, okey ya. Sekadar itu je. Maknanya boleh detox dengan bekam insya-Allah. Jadi sekadar tu rezeki pertemuan kita pada petang ni, mudah-mudahan dapat sikit sebanyak kebaikan dunia dan akhirat. Saya mohon maaf terutamanya pada Tuan Guru yang mengizinkan saya menyampaikan sesuatu untuk dikongsi, dan minta restu juga kepada Tuan Guru, mudah berkat. Saya sudah dengan wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.